Hayo, salam sejahtera. Oke, seperti dijanjikan tempo hari saya akan buat sama ada banyak request, saya akan buat video berkaitan dengan mesin elektrik, electrical machine, macam mana nak menghidupkan motor elektrik. Oke, saya fokus kepada induction motor, 3-phase induction motor. Jadi untuk video pertama ini, V1 version pertama ini berkaitan dengan mesin elektrik, saya akan buat demonstrasi dulu berkaitan dengan motor. Oke, sebelum kita sambung bekalan ke motor, pastinya kita perlu tahu, mesti kita perlu tahu macam mana cek motor itu dia dalam keadaan yang baik atau tidak, kan? Apa yang ada dalam dia, asas dia. Oke, so itu kita kena tahu. Cek dulu selamat ke tidak. Nanti kalau kita sambung sahaja, kita tak tahu macam mana nak troubleshoot, macam mana nak uji dia bagus ke tidak, masalah juga. Right. Jadi video version 1 ini saya akan bawa Anda untuk kita memeriksa motor, induction motor. Macam mana kita nak identify coil dia, macam mana kita nak uji menggunakan multimeter, termasuk labelkan. Apa yang saya ada di sini mungkin ideal case, ideal case, tapi saya akan cuba gunakan kaedah yang Anda boleh praktis di rumah. Motor yang saya ada ini memang senang diuji. Mungkin di rumah Anda, mungkin tempat kerja Anda, motor dia induction motor juga, tetapi dia tak seperti ini. So macam mana nak buat? Kaedah dia hampir sama. Hanya paling penting tahu apa yang Anda buat, tahu guna alat uji, dan satu lagi langkah-langkah keselamatan. Sebab motor elektrik ini menggunakan low voltage 415 volt, 3 phase. So kena berhati-hati, kena confident masa buat kerja, dan nak dapat confident itu pengujian. Sebab itu saya buat version 1 ini fokus pada pengujian dulu. Version 2 nanti barulah kita pergi ke step yang seterusnya. Alright, so bagi yang first time ke channel saya, selamat datang, welcome. Orang-orang lama, terima kasih kerana setia dengan channel saya. Sekiranya Anda belum subscribe, tekan subscribe di bawah sana, tekan like. Ada apa-apa boleh komen, boleh bagi suggestion. Kalau ada kekurangan, bagi tahu. Kalau ada kesilapan, bagi tahu. So now jom kita pergi ke version 1 electrical machine. Let's go. So pengujian pertama adalah sekiranya kita ada motor, tak kisah motor baru kah, motor lama kah. So pertama kita kena first rujuk pada plate lah. Plate ini untuk kita cek berkaitan dengan jenis motor ini, berapa dia punya kuasa. Contohnya yang ini, motor ini 0.3 kilowatt. Power factor dia cos theta 0.84. Apa lagi, itu yang paling penting lah, kuasa dia. Daripada kuasa tu kita boleh kira berapa current dia pakai, frekuensi semua ada sana.
So apabila kita dapat motor induction ini, biasanya dia akan datang dengan 6 terminal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dalam motor yang ini, sebab motor ini training unit, so dia beginilah, ada lubang kan. So kalau motor yang jenis dari industri, dia taklah nampak begini. Dia seperti yang saya tunjukkan di screen sekarang, macam tu. So biasanya susunan dia sama sahaja. Dia susunan dia begini, di atas plate tu. Anda tengok pada screen kan di sini, kurang lebih samalah. Okey. So untuk ini memang sudah ada label. Okey, di sini, tapi saya tutup sebab saya nak tunjuk pada anda macam mana nak identify. Ini pun sebenarnya kalau dalam keadaan sebenar tidak ada. So sekarang task kita adalah identify coil. Dalam motor ini dia ada 3 coil utama. Okey, 3 coil utama yang conventionally dilabelkan sebagai UVW. Okey, UVW. Ada 3. Okey, so sekarang kita kena cari mana coil ini. Dia punya teman, pair dia. Dia ada satu masuk, ada satu keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Sebab itu dia ada 6. Okey, ada 3 gegelung. Okey, ada 3 coil. Coil U, coil V, coil W. Sekarang kita cek dulu, kita nak cari mana satu U, mana satu V, mana satu W, dan kita nak pastikan coil itu ada dalam keadaan yang baik, tidak litar pintas, tidak litar buka. So, first setkan multimeter pada julat ohm. Okey, ohm kita letak di atas ini, ambil probe. So sekarang saya letak satu probe di atas ini. Anda boleh letak di atas, Anda boleh letak di bawah. Okey, mana-mana boleh. So probe yang pertama di sini, probe yang kedua ini akan bergerak. Anggapkan kita boleh cucuk di mana-mana lah. Cucuk saja di mana-mana. Apabila Anda dapat bacaan nanti, kita boleh katakan itu adalah teman dia, teman yang ini. Okey, nanti kita terus akan labelkan. Okey, ini yang pertama ini kita pergi ke sini. OL tak ada bacaan, tengok di atas. Okey. Okey, OL sini, OL sini, OL sini. Oh, ada bacaan 100.8 ohm. Okey, 100.6, 100.6, 100.8. Okey, ada bacaan 100 lah. Di ujung sini tidak ada OL, over limit. So maksudnya ini dengan ini adalah satu coil. Okey, saya tandakan sebagai nombor 1 sini, nombor 1 di sini. Ini teman lah. Okey, seterusnya kita pergi ke terminal ini, kita cari teman dia pula. Ini ke sini, bukan. Ini ke sini. Okey, ada bacaan. Yang ini sebelah sini tidak ada. So ini, ini teman. Okey, 100. So saya tanda ini sebagai 2, ini sebagai 2. Okey, seterusnya kita boleh agaklah, sebab ada 2 aja tinggal. So ini 3, ini 3. Tapi tak apa, kita uji juga. Okey, ini pergi sini tidak ada, ini tak ada, semestinya lah tak ada lah. Okey, ini tak ada, ini tak ada, dan ini ini ada 100, 101.
Oke. So, saya tandakan ini sebagai 3. Ini 3. Alright. Jadi selepas kita dapat ini teman dan ini, oke, sekarang baru kita labelkan ikut UVW itu, UVW. Oke. So 1 2 3 4 5 6. Satu ini dengan ini. So anggapkan kita boleh buat terus biasanya yang membuat motor, yang membuat motor elektrik, mesin elektrik ini dia dah susun sudah sebenarnya. So anggap sebelah sini kita buat sebelah sini UVW kan. Ini adalah U. Dan ini adalah terminal di sebelah atas. Kita anggap ini sebagai U1. So semua yang di atas ini kita anggap 1. Yang di sini V lah. Di atas ini V1. Ini VW, UVW, W1. UVW, W1. Di bawah ini dengan ini pairing. Ini jadi W1, ini jadi W2. Ini dengan ini pairing. Ini U1, ini jadi U2. Ini dengan ini pair V ini. So ini jadi V2. So kalau kita cabut sama kan? Sama macam tu. Itu cara kita uji coil. Cara kita uji coil. So adakah coil ini semua berada di dalam keadaan yang baik? Ada litar pintas ke tidak? Contoh. Saya uji di sini U1, U2. Kita dapat 100. V1 dengan V2 kita dapat 100 juga. W1 dengan W2 kita dapat 101. So ada lebih sedikit lah, 1 ohm. Alright. So maksudnya coil ini hampir sama bacaan. Kita boleh anggap bahawa coil ada dalam keadaan yang baik. Tidak putus, tidak litar pintas. Satu lagi, antara coil. Apa maksud antara coil? Ini ada 3, U, V, W. Kita cek. U dengan V ni adakah tidak dia short? Kalau U dengan V tak ada bacaan OL seperti itu, maksudnya tidak ada litar pintas. U1 dengan W1 cek OL, tidak ada litar pintas. W1 dengan V1 cek OL, tidak ada litar pintas. Sama juga yang di bawah sini, Anda boleh cek. Anda boleh cek macam ni. So itu maksudnya motor ini berada di dalam keadaan yang baik. So itu caranya kita identify mana satu coil dan kita labelkan sekiranya tidak ada label. Biasanya di dalam motor elektrik ada dilabelkan, tetapi itu certain case kalau kita tak jumpa, kita boleh buat kaedah pengujian tadi and then kita labelkan. Ini cara dia. Sekiranya tidak ada terminal tapi ada kabel sahaja keluar, macam mana pula tu? Sekiranya yang keluar hanya kabel keluar dari ini, terminal dah tidak ada ataupun dicabut daripada terminal, macam mana? Sama juga kita cek pada kabel. Katakan ini kabel ada keluar dari motor, ada 6 kabel, ada 6 kabel keluar. So cek satu demi satu dah, kaedah sama juga. Kita mesti cari pairing dia and then kita labelkan.
Mungkin Anda akan bertanya, macam mana kita nak tahu mana satu U, mana satu V, mana satu W? Tidak ada masalah. Anda boleh labelkan saja mana-mana. Okey, ambil saja mana-mana satu, no problem. Labelkan pair itu U1, V1, W1. Okey, dengan teman dia, labelkan saja. Terusnya, dalam jurat yang sama, kita cek dia seperti insulation test lah. Guna multimeter sahaja. Kalau anda ada insulation tester, gunakan insulation tester. Anda boleh rujuk video saya sebelum ini menggunakan insulation tester menguji motor. Anda boleh rujuk. Anda scroll cari dekat channel saya, pengujian penebatan from zero to hero. Alright. So sekarang saya nak uji sama ada leakage tak antara coil ini ke badan motor. Kenapa perlu uji? Sekiranya ada leakage, Anda onkan motor, nanti mungkin akan berlakunya arus bocor ke badan motor. Dan kalau motor ini disambung ke bumi, dia akan trip. Okey, sebab itu kita kena uji. Okey, so saya buang stiker now. Okey, ni saya pakai ohm sajalah. Saya tak nak pakai buzzer. Saya pakai ohm. Okey, 0 ohm lah. Okey, 0 ohm maksudnya short lah. Okey. U dengan badan motor. Anda boleh cucuk dekat shaft ataupun pada badan motor. Boleh. Okey, saya cucuk pada shaft ini. So OL, ada OL tidak? Okey, OL. Okey, U1 pada badan motor OL, V1 pada badan motor OL, W OL, V2 OL, U2 OL, W2 OL. So maksudnya tidak ada lah leakage pergi ke sana. So untuk lebih tepat saya kata sebaiknya kalau anda ada insulation tester, saya tak ada, saya tak bawa, anda gunakanlah insulation tester. Okey, so pengujian yang kedua. Tadi kita dah dapat labelkan. So itu mudah sikit. Satu lagi adalah katakan, ni saya tutup semua ni. Tak ada label dah. Katakan ini adalah motor anda dan yang keluar dari motor adalah 6 kabel. Sama warna. Alright, sama warna. Macam mana nak tahu? Macam mana mau cek mana satu U, mana satu V, mana satu W, U1, U2 dia, V1, V2, W1, W2. Ini yang agak tricky sikit. So, untuk yang ini saya kata khas untuk mereka yang dah ada pengetahuan berkaitan dengan motor dan sambungan star. Okey. Alright. So anda mestilah juga sudah mengetahui ini penggunaan kontaktor. Saya belum buat video dah lagi, tapi saya nak tunjukkanlah macam mana nak uji motor. Okey, so kita kena ini khas untuk mereka yang dah ada pengetahuan, dah tahu macam mana kontaktor berfungsi, macam mana thermal overload ini berfungsi, dan protection tambahan yang saya guna motor circuit breaker. Okey, so bekalan dari sini, dari power supply 3 fasa akan masuk ke motor circuit breaker dulu. Bagi yang tak ada motor circuit breaker, anda boleh terus gunakan kontaktor lah. Okey, yang ini DOL yang saya buat sendiri. Kontaktor untuk switching dan thermal overload ini, kalau dilihat dia bermula dari 5.5 ampere. Saya boleh set, saya boleh tukar. Okey, nanti saya akan buat video khas.
Oke, untuk kontaktor. Yang ini motor circuit breaker. Ini protection untuk motor lah. So, kalau kita lihat dia nampak macam RCCB ya, rita pendawaian. Dia triple masuk keluar. So, cara dia beroperasi adalah ini secara ringkas. Dia MCB ya, circuit breaker, tapi khas untuk rita motor. Kalau dilihat dia sensitivity dia bermula daripada 0.63 ampere sehingga 1 ampere. So saya boleh set, saya boleh tukar di sini. Okay, boleh tukar sensitivity dia berapa. So saya set paling minimum 0.63. Okay, 0.63. Okay. Yang ini pula saya letak minimum juga. Ini sahaja thermal overload yang saya ada. Letak pada minimum 5.5. Okay. Untuk pengujian nak tahu mana satu terminal daripada motor ini, kita kena ada sistem ini, DOL ini. Kalau tidak ada ini, seperti yang saya DIY, anda boleh pakai DOL seperti yang saya tunjukkan pada skrin, khas untuk motor 3 fasa. Okay. Kenapa? Sebab pengujian kita ni ada risiko dia. Ketika kita tengah cari mana satu coil ini, kita akan membuat penyambungan ke bekalan 3 fasa. Dia seperti kaedah cuba jaya, okay, try and error. So sekiranya motor dapat beroperasi, maksudnya bunyi dia betul bagus, okay, bunyi dia elok, tidak ada gegaran, maksudnya kita sudah jumpa pairing dia dan label kita boleh buat dengan betul. Okey. So sekiranya salah, okey, tengah cari itu tidak betul, vibrate motor, kalau berlaku masalah overload dan kedua-dua ini sama ada thermal overload ataupun motor circuit breaker ni akan trip. Jadi coil kita selamat, motor tidak akan rosak. So itu bagi yang dah tahu berkaitan dengan mesin elektrik, anda tahulah ya fungsi peralatan komponen pensuisan ini. Now kita fokus di sini. Okey. So katakan ini adalah kabel yang keluar dari motor. Untuk case tertentu lah ya. Katakan ini adalah kabel yang keluar daripada motor ini. Warna sama. Label tidak ada. Macam mana kita nak tahu mana satu U1, V1, W1 tadi dan seterusnya yang 222 lah. Alright. So, okay. Saya tutup ini supaya kita tidak dipengaruhi oleh position ini. Okay. So, saya tutup. Now, sekarang saya tengok ini. So, apa kita kena buat? Seperti biasa, seperti yang sebelum ini tadi, kita kena cari mana coil untuk U, V, W dulu. Cari dulu. Mana satu U, mana satu V, mana satu W. Okey. Gunakan meter ohm. Okey, so saya sudah sediakan satu meter di sini. Pada julat ohm. Okey, ohm. So sekarang kita cari mana satu pairing dia. Okey, ini saya bermula daripada kabel ini dulu. Okey, kabel ini. Ini dengan ini, adakah dia pair? Kita tengok OL, over limit. Bukan. Kita cari ya. Adakah dia dengan yang ini? Ya. Kita terus jumpa lah. So, ini pair dia.
Kalau anda nak cek continue dengan yang lain pun boleh. Contoh, saya buat semualah. Sekarang saya ambil mana-mana. Ini saya sentuh ada 5. Ni, is it this? Bukan. Ini. Ya, saya jumpa. Ini dia. Tak apa, saya pergi ke sebelah sini. Bukan. Pergi ke satu lagi yang hujung. Bukan. Kan? So, ini. So pair dia, ini dua ni. Dua ini adalah pairing. Saya pakai meter, cek, tengok. Rintangan dia 106. So, ini satu pair. So, apa saya buat? Ambil tab dulu. Kita labelkan. Ini dengan satu lagi. Labelkan dulu. Ambil pen, kita label. So, kita anggapkan ini adalah U. U sahaja. Bukan U1, bukan U2. Kita tak tahu lagi. Just U. U. Alright. So, kita letak ini di tepi. Kita cari lagi pair yang seterusnya. Ambil hujung ni. Meter. Bukan. Itu pair dia lah. Ni pair dia. Yang ini bukan. So, ini pair. Ini pair dia. Continue. Right. So, ini adalah tadi U dah, ini adalah V. V sahaja, belum ada V1, V2. Ini V. Dan kita boleh tahu ini adalah W. But anyway, ambil meter. Tak boleh anggap. Tengok, confirmkan. Tengok meter, 101 ohm. So ini yang last ini adalah W. Kita labelkan. Sebagai W. W. So, kita dah tahu yang ini W, yang ini U. Ini U dan seterusnya ini V. Now, tiba masanya untuk kita uji. Kita nak tahu mana satu U1, U2, V1, V2. Kita dah ada gegolong dia. So, kita nak tahu. Kenapa kita perlu tahu mana satu U1, V1 yang sebenar? W1 dan seterusnya. Yang V itu kan. Sekiranya label yang kita buat masuk keluar itu tidak betul, apa akan berlaku? Dia boleh menyebabkan motor kita tidak dapat beroperasi dengan betul. Motor kita mungkin coil akan panas. Sebab apa? Sebab aruhan di dalam motor berlaku dengan tidak betul. Dia mesti ikut, dia ada teknikal dah lah, tapi saya tak nak elaborate lebih di sini. Dia paling mudah kita kata,
masuk betul, keluar mesti betul. Simple sahaja. Dia ada isu teknikal dia. Okey. So sekarang sekiranya label kita tak betul, sambungan kita tak betul untuk sistem star ataupun delta nanti, dia akan menyebabkan coil di dalam motor kita itu mengaruh dengan tidak betul dan secara langsung menyebabkan motor ini akan bergegar. Bunyi dia tidak betul, dia vibrate dan secara langsung menyebabkan berlakunya imbalance, imbalance current. Okay, imbalance current menyebabkan juga berlakunya overload. Dan bila berlaku overload, ni motor circuit breaker ataupun thermal overload ini akan trip. Sebab itulah kita perlu ada ini untuk sesi pengujian kedua ini. It's very important. Okay? Now, saya dah clearkan. Now sekarang saya akan uji, mulakan pengujian. Saya akan membuat sambungan star. Sambungan star saya akan masukkan bekalan 415 masuk ke sini. Okay? Buat sambungan star. So basically sambungan star seperti pada skrin yang saya tunjukkan sekarang. Okay? Sambungan star dia akan gabungkan 3 terminal, okay, coil untuk membuat neutral di dalam motor ini. Okay? Gabungkan. So saya ambil mana-mana UVW ini ini VW dengan U. Mana satu U? Okey, U ini UVW. Ambil 3 terminal ini. Okey. So ini sekali lagi saya maklumkan pengujian kedua ini khas bagi mereka yang dah tahu berkaitan dengan sistem style delta ya, yang dah mahir berkaitan dengan, yang dah ada pengetahuan berkaitan dengan mesin elektrik. Alright, so gabungkan saja. Okay, UVW. Gabungkan. So yang ini untuk keselamatan saya ambil probe ini sebab ini nanti terdedah. So saya just buat begini supaya dia tidak terdedah terminal itu. Okay, so ini yang berlaku. Okay, ini adalah gabungan UVW. Okay, kita tak tahu lagi ya, reminder tak tahu lagi. Ini V1, V2, V3 tak tahu. Ada 3 lagi kabel ini. Okay, balance tadi. So ini kita akan sambung pada incoming. Incoming. So seperti biasa, merah kita akan masuk ke U, RYB, B. Okay, yellow akan pergi pada V, blue akan pergi ke W. Okay, sekarang saya dah tahu so saya buat begini. UVW. Ini satu hujung, okey, satu hujung coil, setiap satu disambung ke bekalan, dan satu lagi hujung coil di dalam motor itu UVW. Ni U. Okey. Di sini, berada di sini. Kita gabungkan sama untuk sambungan star. Now, saya akan mula on-kan dan saya on dalam tempoh masa yang sangat singkat. Saya akan dengar bunyi motor dan lihat apa yang berlaku pada motor. Sekiranya berlaku bunyi gegaran, okay, berlaku vibration, tidak elok bunyi dia,
Kalau nak dengar bunyi motor 3 fasa yang elok, pergi balik pada permulaan video tadi. Itu bunyi sambungan yang betul. So, kenapa vibrate? Saya dah cerita tadi. Sekiranya vibrate, maksudnya sambungan pada coil ini tidak betul. So, macam mana? Apa kita kena ubah? Nanti kita lihat. Okey? So, saya onkan bekalan. Onkan motor circuit breaker. Okey. Saya akan tekan. Jangan sentuh terminal, bahaya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Bunyi dia tidak elok. Vibrate. Maksudnya sambungan salah. Stop. Okey, stop. So, sekarang saya offkan supply safety. Now. Okey. Mungkin salah satu ini tidak betul. So, sekarang sambungan dekat center ini yang 3 gabung ini saya keluarkan V. Okey, dan lepas itu saya substitute dengan ini. Ini saya akan pindah ke sini. Ini saya akan pindah ke sana. Oke. So, V ini dengan V ini saya akan tukar. Oke. Tak sana. So, V ini saya letak di sini. Oke. Buat untuk V, substitute V. So, sekarang Anda juga boleh buat yang sama. U, Anda tukar U. Jangan tukar banyak. Saya bermula dengan V. So, tukar V, kita test. Kalau Anda bermula dengan U, Anda substitute U, maka V dengan W ini maintain. Jangan kacau. Oke, kita ubah satu saja. Oke, kita tengok. Alright. Oke, power on. 1, 2, 3, on. Masih berbunyi. Oke, off. Masih bergetar. Masih bergetar. Oke, masih bergetar. Oke, offkan supply. Saya letak balik V tadi. Sebab V itu bukan masalah. Letak balik V. Okey, letak balik V, masukkan balik ke sini. V bukan masalah. Okey, sekarang saya tukar W. Sini. Saya tukar W. W ini saya akan substitute. Kenapa saya letak balik V? Sebab kalau V itu yang bermasalah, selepas saya substitute, maka dia akan okey. Tetapi selepas saya tukar V, dia masih vibrate. Maksudnya V tadi tidak bermasalah. So, kita pergi dekat W. Mungkin W ini yang bermasalah. Yang tidak betul. Okey. Saya cabut W ini. Dan saya substitute dengan di sini. Oke, W. Oke. Bertukar. Alright. So, V kita dah buat, sekarang kita pergi ke W. Kalau tak berjaya juga, kita akan letak balik, kita pergi dekat U. Dia mesti salah satu saja yang bermasalah. Bermasalah apa? U dengan U1 dengan U2 dia tu tak betul. Tapi sekarang kita cuba cari mana satu U1 U2. Hujung nanti anda akan nampak apa sebenarnya. Okey. On. 1, 2, 3, on. Alright. So, kita dah selesai. Tidak ada vibrate lagi.
Motor ni elok. Saya keluarkan kain. Oke, dah elok. So sekarang kita dah jumpa. Apa yang bermasalah? Yang bermasalah adalah yang tak betul tadi adalah W itu. Apa yang tak betul? Ingat balik sambungan style. Oke. Kita mesti gabungkan U1, V1, W1. Macam tu. Pada terminal ini. Yang masuk W2, V2, U2. Tetapi apa yang berlaku adalah semasa kita buat tadi, sebelum saya ubah, what happen is di sini V1, U1, W2. Macam tu. Ataupun di sini V2, U2, W1. So, sepatutnya 222. Ini jadinya 221. Maka motor tidak betul aruhan dalam dia. Oke, so sekarang saya offkan. Kita dah tahu apa sebenarnya masalah dia. So sekarang tiba masanya untuk kita label. Bekalan dah off, kita boleh cabut. Jangan cabut dulu, nanti tak tahu. Oke, yang ini kita boleh labelkan dah. Anda boleh pilih nak labelkan ketiga-tiga ini nak labelkan ketiga-tiga ini satu V1, U1, W1, ataupun anda boleh letak V2, U2, W2. Tak ada masalah. So, sekarang saya pilih ini sebagai V1, U1, W1. Oke. Manakala yang sebelah masuk bekalan tadi saya letak saja 2. U2. Oke. W2 dan V2. Alright, so itu cara dia. Kita dah label, kita bolehlah buka macam tu. Oke, kita boleh buka. Right, cabut. Macam ni dia. Dah ada label kan? Oke, so seterusnya kita nak label dekat sini. Kalau diikutkan tak payah label di sini lah. Tak payah label pun. Dekat kabel dah ada. Oke, dekat kabel sudah ada. Kita boleh gunakan ini. Oke. So, sekarang katakan saya nak labelkan juga dekat sini. Oke. Saya ambil tab. Oke, labelkan dekat sana nanti. Dekat sini. Terminal ini atas dan sebelah bawah. Oke, kita tengoklah satu-satu. Oke, tengok satu-satu. Mula dari sini. Apa nih? Ini adalah V2. So, V2, V2. Oke, saya cabutlah. V2. Yang ini adalah W2. So, yang ini adalah semestinya adalah U2. Oke. U2. Bawah ni W1. Oke, W1. Nah, ini V1. Dan of course U1. So, itu dia. Oke. V2 ni semua di atas ni 2.
Ini semua di bawah ni 1. So betul lah yang kita buat tu. Kalau kita rujuk di sini, saya buka tab ini. Okey, saya buka tab ini. Kita lihat. Okey. Pak, semua di bawah ni kalau diikutkan label asal ni 2 2 2 kan. Di atas ini 1, tapi selepas kita buat pengujian didapati kita telah labelkan ini sebagai V1 U1 V1 W1 macam tu. So pairing. Yang V2 ini pula okay, V bertukar dengan W, U bertukar dengan V, W bertukar dengan U, tapi semuanya 1. Manakala di sini semua 2. Ini semua 1, ini semua 2. Tidak ada masalah. Okay, no problem. Okay, tidak ada masalah. Alright. So yang penting adalah kita dah jumpa mana satu terminal untuk 1, mana satu terminal 2. Kalau kita shiftkan, okay, yang U1 ini kita tukarlah. Kita mau hampir sama kan. Kita tukar ini 2, ini jadi 1. Tapi kena tukar yang lain jugalah. V1 ini jadi V2, V2 ini jadi V1, W1 tukar jadi W2, W2 bertukar jadi W1. So semua akan jadi 1, bawah ni semua jadi 2. Macam tu. Okey. Pertukaran U dengan V ini no problem. Tidak jadi masalah. So bagi yang tahu mesin elektrik, I think kaedah ini sudah dapat menyelesaikan masalah anda untuk identify terminal. Okey, sekiranya ada 6 kabel keluar daripada motor dan tidak ada label. So pastikan anda ada yang inilah. Okey, untuk keselamatan, okey, motor circuit breaker ataupun sekurang-kurangnya ada thermal overload relay di sana. Alright, so itu akhirnya 2 jenis pengujian, 3 sebenarnya, ya, 3 pengujian yang saya tunjukkan macam mana nak mengukur gegelung. Ada 3 gegelung dalam induction motor dan mengenal pasti sama ada gegelung itu bagus ke tidak. Okey. Tidak ada short circuit, tidak ada open circuit. Okey. Kemudian yang kedua, menguji sama ada berlakunya leakage, pintasan antara coil dengan earth, body motor. Itu pun penting anda buat. Gunakan insulation tester, kalau ada. Kalau tidak ada, pakailah multimeter, okay, jurat ohm. Dan the next is pengujian yang baru sebentar tadi itu adalah bagi mengenal pasti terminal coil yang betul masuk keluar dia, U1, U2, V1, V2, W1, W2. Macam mana nak identify sekiranya tidak ada label, okay, tidak ada label, dan apakah peralatan tambahan switching yang anda perlukan. So saya hanya tekankan bahawa untuk pengujian identification tadi itu, yang kedua tu, anda kena ada pengetahuan berkaitan dengan basic electrical machine lah, sambungan star. Okey, macam mana sambungan star dibuat, dan utamakan keselamatan, sebab mungkin ada sambungan yang anda buat sebelum masuk pembakaran. Cek dulu, pastikan sambungan anda dibuat dengan betul. Okey, buat sambungan dengan betul supaya tidak berlaku kemalangan.
Alright, so itu saja untuk video pertama V1 ini. Kita jumpa pada V2. Untuk V2 mungkin saya akan cerita berkaitan dengan kontaktor, maybe, ataupun kita terus ke sambungan star delta, macam mana nak hidupkan motor induction. Jangan lupa subscribe. Thank you very much. Bye bye.